Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adli bin Jamiri. Nombor metrik A182600. Pelajar Pusat Kajian Arab dan Tamadun Islam tahun 1, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi, apa yang saya nak ceritakan pada hari ini adalah tentang bencana dan kejadian tanah runtuh. Apa itu tanah runtuh dan bagaimana kita perlu menghadapi apabila berlakunya tanah runtuh. Baik, jadi apa itu tanah runtuh? Tanah runtuh ni adalah satu bencana yang berlaku di tempat berbukit dan tinggi. Jadi menurut Zuhairi, pelajar program Geologi Fakulti Sains dan Teknologi Universiti Kebangsaan Malaysia, beliau menyatakan bahawa tanah runtuh merupakan salah satu daripada fenomena geobencana yang sering berlaku sama ada secara semula jadi atau akibat aktiviti manusia. Proses kejadian tanah runtuh melibatkan gelongsoran tanah atau pergerakan tanah dari satu kedudukan yang tidak stabil dan ianya berlaku secara pantas atau perlahan disebabkan oleh tarikan graviti. Jadi beberapa konsep asas tentang tanah runtuh dapat dinyatakan. Pergerakannya adalah daripada kawasan tinggi kepada kawasan rendah dan seterusnya ia mengikuti cerun daripada cerun dan ianya adalah satu tindak balas terhadap tarikan daya graviti. Okey. Pergerakannya boleh disertai dengan ejen pembawa seperti aliran air ataupun tidak. Maknanya kalau ada air pun boleh jadi tanah runtuh, kalau tak ada air pun boleh jadi tanah runtuh. Jadi kejadian tanah runtuh yang disebabkan oleh aktiviti manusia adalah seperti penarahan kawasan bukit, pelombongan dan aktiviti pembangunan lain. Pergerakan runtuhan tanah boleh diklasifikasikan secara asas sebagai jatuhan batuan atau debris, iaitu gelongsoran batuan atau debris, aliran debris atau lumpur dan geliciran ais, iaitu avalanches. Bukit-bukit ditarak untuk pembinaan jalan raya ataupun bangunan-bangunan. Dan selain itu juga permulaan pergerakannya juga boleh berpunca daripada gegaran gempa bumi, letusan volkano, pengaliran air bawah tanah. Jadi sekarang saya ingin ceritakan bagaimana kita perlu menghadapi kejadian tanah runtuh ini sebagai masyarakat sekeliling. Jadi saya telah kelaskan langkah-langkah ini kepada 5 langkah, iaitu langkah yang pertama, pencegahan bencana, iaitu kejadian tanah runtuh dapat dielakkan jika kurangnya aktiviti pembangunan di atas atau di lereng bukit yang dapat meningkatkan risiko berlakunya tanah runtuh. Hal ini dapat mencegah daripada berlakunya tanah runtuh. Yang kedua, peredaan bencana. Langkah yang perlu diambil adalah dengan melakukan semula penanaman pokok dan juga aktiviti-aktiviti penanaman pokok lah, dan bina penahan benteng di bukit supaya tidak berlakunya tanah runtuh. Langkah yang ketiga iaitu kesiapsagaan. Pada peringkat ini, pihak bertanggungjawab seperti kerajaan dan NGO perlu memainkan peranan mereka dalam memberi pendedahan kepada masyarakat tentang bahayanya aktiviti-aktiviti yang mengambil risiko tinggi yang boleh menyebabkan berlakunya kejadian ataupun bencana tanah runtuh. Yang keempat iaitu tindak balas bencana, iaitu jika bencana tanah runtuh telah berlaku, pihak berkuasa seperti polis, bomba, rela dan sebagainya perlu memainkan peranan penting dalam mengawal situasi. Dan yang terakhir adalah pemulihan, iaitu langkah yang perlu diambil pada peringkat pemulihan ini antaranya membangunkan semula kawasan yang terjejas akibat daripada aktiviti tanah runtuh ini. Jadi kesimpulannya di sini adalah pihak bertanggungjawab seperti kerajaan dan juga pihak swasta perlu memainkan peranan mereka dan juga perlu bekerjasama supaya dapat kita tangani perkara-perkara yang menyebabkan risiko tinggi terhadap bencana tanah runtuh ini. Sekian, terima kasih.